So hari ni kita belajar chapter berapa? Tolong bercakap sikit. Chapter 7. Okay, chapter 7. Dia kalau ada calculator boleh tolak tepi calculator. This one bukan more to banyak calculation, tak ada. Yang ni kita akan melukis. Kita akan menjadi professional architecture. So, kita kena tahu dulu. Maksud plan dengan elevation. Apa maksud plan? Pernah tengok plan tak? Nah, Macam mana plan? Plan. Plan ni, dia sebenarnya maksud dia adalah, ini contoh. Ni plan rumah cikgu yang tengah nak dibina. Okay, wah. Oh, ya. Ini plan. Plan rumah. Plan rumah, ni ada nama ni. Tak percaya? Tengok. Ini contoh. Ini contoh je. Cikgu buat. Ini plan bermaksud, ini pandangan daripada sisi mana ni? Rasa-rasa. Atas. Ya, atas. So, bermaksud, bila sebut je plan, bahasa Melayu dia plan kan. So, plan ni bermaksud, kita tengok daripada sudut atas. Apa yang kita nampak, itu yang kita akan lukis. Sebenarnya, apa yang kita nampak, itu adalah apa? Dia kita panggil dia, itulah ni pengenalan yang pertama, itulah nama dia orthogonal projection. Ini nama dia. Tak perlu hafal dia punya definition, janji kamu tahu apakah itu OP, orthogonal projection, ataupun bahasa Melayu dia rasanya unjuran ortogonal. Okey, macam mana nak tahu cikgu? Okey. Kita pergi yang kedua pula, elevation. Elevation ni apa? Dia pandangan sisi. Tak kisahlah daripada depan ke, daripada kanan ke, daripada kiri ke, daripada belakang ke. Janji dia bukan daripada atas. Bawah tak ada lah. Kita nak tengok bawah kan. Susahlah masuk bawah tanah pula. Contoh. So ini elevation bermaksud adalah pandangan sisi. Itu elevation. Plan adalah pandangan daripada atas. Contoh. Kita tengok seorang budak ni. Rasa-rasa pandangan dia tu boleh nampak apa je. Sebenarnya dia boleh nampak bentuk cube sahaja. Dia boleh nampak cube. Belah belakang dia tak nampak. Belah atas pun dia tak nampak. Sepatutnya lah. Ini kita nak belajar pasal pandangan sahaja. Okey, contoh lain. Kita ambil ni. Kita tengok betul-betul satu contoh ni. Yang tak nampak lagi nanti kita akan tunjuk contoh lain ni. Okey, contoh daripada pandangan sini. Dia akan tunjuk anak panah nanti. So, maksud kita kena letak mata kita dekat situ ataupun ada satu lagi kaedah. Kaedah torchlight tu nanti cikgu akan tunjuk. So, bila kita nampak macam ni, dia akan membentuk satu yang kamu nampak sebenarnya. Yang kamu nampak cuma yang ini sahaja. Kalau mata kamu dekat sini, mata kamu dekat sini, kamu cuma nampak ini sahaja. Inilah nama dia OP. Orthogonal projection. Syarat orthogonal projection, dia kena ada apa? Dia kena ada normal line. Apakah itu normal line? Ini lah normal line. Normal line ni adalah yang ini. Nampak tak ni? Normal line ni, dia kena 90 degree. Kita panggil normal. Bila sebut normal, ini contoh lah ada satu garisan. Okey, contoh. Soalan tu cakap, wujudkan satu garisan normal di atas garisan merah ini. Macam mana nak buat? Normal bermaksud garisan dia kena 90 darjah. Daripada tapak. So, contoh dekat sini, daripada tapak ni dia akan jadi 90 degree. Faham tak? Ini. So, untuk membentuk OP, orthogonal projection, dia kena ada 90 degree. Nanti kita akan tunjuk macam mana. So, ini contoh yang pertama. Kita pergi contoh yang ni pula. Okey, contoh yang ni. Kita tengok daripada pandangan atas, apa yang kita nampak sebenarnya adalah yang ini. Yang ni nama dia OP, orthogonal projection, dan dia ada garisan normal. Ataupun kita boleh panggil dia, kalau bukan normal, dia adalah perpendicular. So dia kena, bila sebut normal ni senang kalau cikgu nak bagi tahu kamu, tips dia kena 90 darjah. Dalam matematik banyak nanti, sampai SPM kamu akan jumpa garisan normal. Sebenarnya garisan normal ni bermaksud 90 degree. Yang itu kena faham. Okey, contoh kita alihkan pandangan kita daripada sini pula, sudut sini, cikgu padam ni semua, daripada sini pula. Apa yang kamu sebenarnya akan nampak, kamu akan nampak yang ini sebenarnya. Macam mana cikgu nampak macam tu? Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok macam mana. Okey, contoh lain. Kita ambil satu contoh. Satu contoh yang ini.
Okey, kita tengok. Ini ada satu gambar. Nak ikut logik dia. Okey, nampak tak gambar apa ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Contoh, dia suruh lukis daripada pandangan hadapan. So, kita lukis sahaja apa yang kita nampak. Itu sahaja. Cuma yang penting dalam topik ni, kamu kena ikut measurementnya. Contohlah, tinggi bangunan ni 4 cm. So, kamu kena lukis 4 cm juga. Ini contoh je aku bagi tahu. Yang ni daripada pandangan plan. Plan daripada atas, ini sahaja yang kita nampak. So, kita lukis dia. Yang inilah apa yang kita nampak ni, sebenarnya nama dia adalah orthogonal projection. Kena ingatlah, orthogonal projection tu nampak macam complicated. Sebenarnya apa yang kita nampak dan kita nak lukis tu, sebenarnya lukisan itu adalah orthogonal projection. Senang sangat. Okey, yang ni satu, ini daripada, ini pandangan apa ni? Ini pandangan depan ataupun kita panggil front elevation. Sini daripada right elevation. Inilah, apa yang kamu nampak tu yang kita akan lukis. Apa yang kamu nampak ni, itu yang kamu akan lukis. Dan apa yang kamu nampak tu, yang inilah kamu kena lukis. Contoh kalau sini nampak macam ada silinder kan? Tapi bila nampak je, kecilkan sikit, dia dah tak nampak dah silinder tu. Silinder tu akan jadi macam rectangle sahaja. Ini contoh-contoh dia. Kita bagi tahu. Okey. Sekarang ni kita pergi tengok contoh lain pula. Ini cikgu akan go through buku teks sahaja. Ada lagi ke contoh-contoh lain? Okey. Dah tak ada dah. So kita pergi kepada cara melukis. Cara melukis dia ada dua line. Sebenarnya ada tiga lah. Dia ada solid. Tapi solid ni terbahagi kepada dua. Satu thick solid line. Nak melukis tu lah, dia kena solid. Dia bukan garis putus-putus. Nanti kita akan bagi tahu apa beza dia. Yang inilah sekali thin. Thin solid line, thick solid line. Dia ada dua benda yang berbeza. Nanti kita akan tengok. Dan satu lagi adalah dash line. Nanti kita akan tengok apakah dash line tu. Okey, buat masa ni okey lagi ke tak? So, kita nak melukis sahaja hari ni. Skip kita example number 1, number 2, cikgu skip. Yang ini maksud dia. Kita tunjuklah dia punya definition. Nampak Orthogonal projection are image. Image ni maksudnya yang kita nak lukis nantilah yang kita nampak. Form on a plane when the projected line from an object is perpendicular. Ataupun kita boleh cakap dia normal. To the plane. Contoh macam ni. Tengok yang ni Ini pandangan ni daripada sini. Inilah dia punya objek. So orthogonal projection yang mana? Yang ini. Image. Dengan syarat dia kena straight macam ni. Kena 90 degree. Nanti kita tunjuk yang bukan jenis macam tu. Ini contohlah beberapa contoh. Ini daripada atas. Bentuk plan. Daripada atas dia tengok. So ini nama dia orthogonal projection. Sebab apa? Dia pun 90 degree dekat sini. Yang menghubungkan dia. Nanti kita akan tengok contoh lebih dalam. Contoh macam ni lagi lah. Ni nampak ni. Kita tengok daripada atas. Ini OP. Yang ni kamu kena lukis nanti. Pandangan sini. Ini pandangan elevation daripada kanan. Sisi. Sisi kanan. Apa yang kamu nampak. Sebenarnya yang ini sahaja kamu akan nampak. Dan kamu akan lukis. Cuma yang pentingnya. Contohlah. GK ni sama dengan 5 cm. So kamu kena lukis nanti pun 5 cm sebiji. Macam mana dalam lukisan tu cakap 5 cm. So dia takkan bagilah soalan-soalan yang 50 cm yang tak rational dengan kamu nak lukis atas kertas. Selalunya dalam 7 cm pun dah okey. Paling besar lah. Yang lain semua 2, 3, 4, 5 cm macam tu lah. So kamu boleh lukis. So sekarang ni kita follow dulu example number 3. Each of the following diagrams shows the projection of an object on a vertical plane or horizontal plane. Determine whether the resulting projection is orthogonal projection. Adakah dia orthogonal ke tidak? Itu soalan dia. So tengok daripada sini, ini anak panah ni bermaksud kita memandang daripada situ. So bila kita pandang, apa yang kita nampak sebenarnya? Okey, ni satu lagi kaedah cikgu nak ajar. Ada juga cikgu-cikgu ajar kaedah ni. Kalau kamu tak nampak sebab daya imagine kamu lemah. Kan? Ada juga orang yang tak boleh nampak lah cikgu. Saya tak boleh bayangkan saya pandang daripada sana kan. Saya nak di depan mata saya juga. Tak boleh sampai menangis-nangis kan. Tak boleh. So kamu boleh guna satu kaedah. Adalah kaedah torchlight ni. Torchlight ni kamu halakan ke arah situ. Kamu tengok cahaya yang dekat mana kena, itulah yang kamu akan lukis. Itu salah satu tips dia lah. Okay. Yang ni yes. Yang B ni kita tengok.
Daripada atas dia tengok, daripada plan, dia menghala ke bawah, bayangkan ada satu torchlight solo, dekat mana yang dia akan kena. So itulah yang kamu akan lukis. So jawapan dia sini sebenarnya mungkin ada kesalahan sikit lah. Sebenarnya dia tak boleh buat garisan macam ni. Ini garisan solid. Sepatutnya jawapan dia yang lebih betul adalah macam ni. Disebabkan dekat atas ni kamu tak nampak pun. Garisan yang putus-putus tu, yang kat sini kamu tak nampak pun. Sebab dia berada di bahagian bawah. Itulah tugas dia. Yang dash line tadi adalah bila kamu jumpa line yang di bawah. Nanti kita akan tunjuk lagi beberapa contoh. Ini mungkin kamu tak nampak. Dia kalau nampak ada dekat bawah ni ada line, kamu kena lukis juga, tapi kamu kena menggunakan dash line. Nanti kita akan tunjuk. Tengok semua dia orthogonal projection dia ni semua 90 degree. Yang ni pun 90 degree, yang ni pun elok je 90 degree. Cuma yang last ni ada masalah sikit. Sepatutnya lukisan dia kena 90 degree. Sini dia punya normal dan dia punya gambar akan jadi begini bila kita tengok daripada atas. Okey, yang nombor 3 C ni jawapan dia tidak lah, sebab dia kata because the line projected from the object to the plane is not a normal. Tidak 90 darjah. Sebab dia mengembang begini kan. Dia macam mengembang. So bermaksud dia bukanlah orthogonal projection. Yang ni example number 3. Okey, kita pergi example number 4. Kita tengok. Contohlah ni dia. Ni example. Siapa ni tak tengok dulu? Kita pergi example number 4. Okey, nanti dia akan tunjuk beberapa sisi pandangan. Contoh kamu boleh tengok. X ni daripada kanan. Y ni daripada depan. Z ni adalah plan daripada atas. Macam mana kamu kena lukis. Nanti kita akan combinekan semua sekali lukisan kita. Okey, sekarang kita tengok. Sama-sama tengok dengan cikgu. Kalaulah ini rajah ni kita tengok daripada atas. Rasa-rasa apa yang kamu akan nampak? Adakah dia nampak lagi dia punya sanding ni, ataupun slanting height ni kamu nampak lagi ke tak? So jawapan dia apa? Jawapan dia kamu tak nampak. Kamu cuma nampak satu bentuk macam rectangle sahaja. Macam mana nak lukis? Kamu kena lukis betul-betul. Contoh atas ni 3 cm. Atas semua sekali kena 6 cm. Ni 6 cm. 6 cm. Lepas tu 3 cm potong dekat sini. Dia garisan dia solid sebab kamu boleh nampak daripada atas. Lepas tu 2 cm. 2 cm dekat sini. Ni kena tulis nanti 2 cm. Sini 1 cm. Sini 3 cm. Nanti cikgu bagi tahu macam mana nak melukis dengan betul. Lebih kurang macam ni lah. Tak percaya kita tengok daripada pandangan atas. Yang ni jawapan dia. Nampak tak? Sama macam cikgu punya jawapan. Bila kamu tengok je daripada atas, kamu akan nampak hasilnya adalah ni, orthogonal projection. Tapi label-label ni apa cikgu? Okey, sebenarnya bila masuk, ini topik SPM tau. Dia baru masuk dalam KSSM dan cikgu rasa tak ada masalah pun topik ni kamu nak belajar sebab dia mudah saja, tak berapa susah sangat. Dan dia banyak penyumbang kepada markah-markah pelajar-pelajar yang lemah juga contohnya. Dia boleh score topik-topik ni. So, kalau yang ini, perlu ke ada label ni? Untuk pengetahuan kamu, pengalaman cikgu menanda, memang kalau tak ada pun tak pun. Tapi buat masa untuk permulaan, kamu belajar, biasakan menulis semua label. Sebab apa cikgu cakap tak payah? Sebab bila pemeriksa menanda kamu punya kertas gambar ni, tahu tak macam mana dia buat? Dia akan ambil transparent paper, dia akan buat dulu, yang cantik-cantik, mengikut ukuran yang tepat. Lepas tu dia akan lukis atas transparent paper tu, dia akan letak je dekat jawapan kamu. Kalau jawapan kamu tu terbalik pun, dia kena terbalikkan dia punya transparent. So maknanya tak perlu pun tak apa label ni. Tapi buat permulaan, kamu sebagai pelajar, kamu kena tulis label-label ni. Macam mana label ni cikgu? Okey, kita pandang daripada atas sama-sama. Kita tengok E E kawan dia sampai D, betul? Sebab tu dia tulis ED. H tak ada kawan, dia seorang-seorang. I pun dia seorang-seorang dekat sini. J dengan C. Ini dia punya rational dia. Boleh K dengan B. KB. KB kan. KB ada KB ke kat sini? KB datang kelas ke hari ni? KB datang. Ketua blok datang kelas hari ni. FA. Ini G. G tak ada. Tak ada kawan. Seorang-seorang. L. L pun seorang-seorang. Ini cara nak melukis daripada pandangan atas.
Kamu kena master semua. Dekat sini pun tak wujudnya dash line. Nanti cikgu dia bagi tahu macam mana wujudnya dash line. Okey, macam mana pula daripada pandangan X, daripada pandangan sisi kanan. Apa yang kamu nampak sebenarnya? Sebenarnya dia akan membentuk satu rectangle juga. Yang ni kamu tengok balik semula. Ni 2 cm. Ni cikgu lukis. Lepas tu berapa cm ni lagi? 2 cm. Itu saja. Macam ni je lah nampak ni. Dia akan dapat pandangan dia daripada X ni. Kita tengok jawapan dia. Kita tengok jawapan. Nampak tak? Itulah jawapan dia. Inilah dia contoh. Bila kamu tengok daripada pandangan sana, sebab apa dia kata 2 cm juga dekat atas? Sebab kita nampak tinggi ni sama dengan 4 cm. So 2 cm dah dekat sini, maknanya dia potong di tengah-tengah. So kamu terus boleh dapat jawapan. Okey, buat masa ni okey. Okey ke tidak? Okey ke tidak? Okey ke tak? Okey. Okey. Tepuk tangan dulu. Okey, kita teruskan. Ini mana ni pandangan? Ni daripada pandangan sisi sini pula. Apa yang kamu nampak? Okey, kalau tak nampak juga, macam cikgu cakap lah, daya imaginasi kamu lemah. Contoh, dia ada juga orang yang lemah kan. So, kamu boleh bayangkan ada satu torchlight daripada sini. Tengok dekat mana cahaya tu kena, itulah lukisan yang kamu perlu lukis. Sebenarnya yang ini saja kamu nampak. Sebenarnya yang kritikal sikit, nanti kamu akan nampak dash line tu. Itu yang macam susah sikit. Tapi sebenarnya kalau kamu dah biasa, kamu akan nampak senang. Dekat sini tak ada dash line lagi. Nanti kita akan tunjuk contoh. Okay, kita akan terus pergi kepada 5 ni. Kita buat nombor 5. Example number 5. The diagram on the right shows a cylindrical object. Ini bentuk ni. Okay, sekarang tak payah susah. Dia nak tengok kita punya view daripada Z, view daripada Y. Tak payah baca soalan banyak-banyak. Sebab dia semuanya melukis sahaja. Sekarang kita tengok daripada pandangan atas. Rasa-rasa bentuk apa yang kamu akan nampak nanti? Bentuk bulatan yang mana dia punya diameter dia adalah 4. So macam mana kamu nak lukis? Ada orang lukis macam ni je kan? Dia ambil 4 cm, dia ukur elok-elok, lepas tu dia buat je bulat macam ni. Yang ini pun salah. Tak boleh pakai. Sebenarnya kamu kena buat macam mana? Kamu kena ada ni, apa nama dia ni? Tajam, ini ada pensel. Nampak tak lukisan ni? Orang hebat-hebat lukis. So ini adalah compasses. Kamu kena pakai compasses, kamu kena ukur berapa cm? 2 cm. Ini titik tengah, 2 cm sini, 2 cm sini. Lepas tu baru kamu pusingkan dia. Begitu. So bentuk dia tu pun kena tepat-tepat bulatan, bukan bulatan buat sendiri. So dia akan menjadi macam ni. Ini kalau pandangan daripada atas. Pandangan mata daripada atas. Kalau siapa yang masih lagi tak nampak tu, kenapa cikgu dapat bulat ni? Okey, tak apa. Kamu cari je tabung ke apa-apa bentuk yang dekat rumah kamu tu. Bentuk silinder. Contoh nampak sos kat dapur tu kan. Lebih kurang lah macam silinder. Cuba kamu tengok daripada pandangan atas. Apa yang kamu nampak? Sebenarnya itulah dia jawapan. Okey. So seterusnya kita akan tengok daripada pandangan apa ni? Y. Y ni adalah pandangan front facing ataupun front elevation pun boleh cakap juga. So kita tengok daripada depan, yang ni yang selalu student salah. Bila dia pandang daripada sini, dia tetap nampak lengkung ni. Kalau tak percaya, kenapa jadi tiba-tiba jadi rectangle begini? Boleh ambil lah satu eksperimen dekat rumah yang ada balang-balang ke apa-apalah yang bentuk silinder. Cuba kamu facingkan di depan mata kamu. Kalau boleh jauh sikit lah. Sebab dia dekat-dekat ni dia nampak melengkung kan. So kalau boleh jauh sikit kamu akan nampak. Oh sebenarnya bentuk dia adalah bentuk rectangle sahaja. So ini yang cuba ditunjukkan di sini. Tinggi dia contoh dia kata 6. So follow je 6. Dia punya diameter tadi kita tahu dah. Dia 4. So dia follow je 4. Okay. Buat masa ni okay. Okay. Boleh. So kita terus pergi kepada mana 182. Ni tak payah, 182. Kita terus masuk plan and elevation. Dia akan lukis daripada sudut yang dia nak. Nanti kita akan tengok. Okey. Sekejap. Okey. Kita ada contoh yang ada dash line. Nampak dekat sini. Kita tengok. Nanti kita cuba. Okey, kita tengok balik semula. Yang ni dia melukis. Ini je soalan-soalan PT3 dia. Nanti dia tak akan tanya soalan-soalan lain. Dia akan tanya yang serupa macam ini.
Example number 7, example number 8. Itu contoh soalan-soalan PT3 ataupun SPM. Ini sama jangan ingat sampai PT3 je tau kamu belajar ni. Matematik moden dia akan ambil daripada form 1 sampai tingkatan 5. So jangan abaikan benda ni juga. Sebab ramai kamu yang mengabaikannya. Contoh indices tak masuk lah kan. Consumer math tak masuk dah lah. Itu form 3 punya. Sebenarnya soalan tu pun dia akan tanya balik sampai tingkatan 5. Tak percaya nanti kamu tunggu. Okey, dekat sini sama-sama kita tengok. Ini plan. Plan maksud dia apa? Pandangan daripada atas. Kena dah set dalam mind dah. Oh, patutlah nama dia plan. Bukan nama dia elevation. Pandangan daripada atas. Okey, kalau pandangan daripada atas, kamu tengok betul-betul. Kalau tak nampak, letak torchlight kamu dekat situ. Jangan pergi buat pula kan, ambil torchlight. Bayangkan je kan, nanti orang kata gila pula. So, ambil je torchlight, kamu suluhkan dekat sini. Kamu akan tengok, dekat mana yang kena tu, itulah yang kita akan lukis. So, kamu akan dapat macam ni. Macam mana panjang dia 4 cm, cikgu? Sebenarnya sini panjang dia sama dengan sini. So, kamu akan tulis 4 cm. Lepas tu, setiap satu tu berapa? Kan ada 3 kotak kat sini kan? Berapa panjang dia? Ni 1 cm, sini 1 cm, sini 1 cm. Sebab dia ada tanda ni. Nampak tak tanda yang cikgu bulatkan ni? Tanda ini. Tanda ini bermaksud setiap dia punya panjang adalah sama. So ini adalah 1, sini adalah 1, sini adalah 1. Ini tak ada lagi dash. Sebab dia nampak semua di atas. Nanti kita akan tunjuk. Dia kata all sides are drawn with the solid line because they are visible from the top. Kamu dia nampak daripada atas. Okey, kita tengok contoh lain. From elevation. Daripada X, daripada depan. Front elevation. So, kita bayangkan ada satu torchlight dekat sini. Kita boleh halakan. Ini pun senang. Nanti kamu akan dapat dia punya bahagian dekat sini. Kat bahagian sini sahaja yang kena cahaya kan. So, kamu lukis semula sahaja dengan skala yang tepat. Dia mungkin dia akan bagilah plus minus 0.1. Contohlah, jawapan kamu tarik sini 1 cm sepatutnya. Nanti cikgu kira kamu terlebih sikit. Sebab mungkin pembaris tu kamu beli kat kedai RM2. Kedai RM2 ni, kedai Eko kan. Kadang-kadang dia, skala dia lari sikit. Tak percaya kamu boleh buat satu kajian. So, ini je kamu akan nampak nanti. Contoh jawapan kamu 1.1. So, kita boleh terima lagi lah. Dia ada plus minus. Kalau ada sikit-sikit, dia tak boleh terlalu banyak. Okey. Sini bahagian hijau ni sahaja yang nampak. So ini cikgu lukis. Ini contoh lukis. Semua solid line. All sides are drawn with solid line because they can be seen when view from X. Itu maksud. Okey, yang macam mana yang ada dash ni cikgu? Saya tak berapa faham. Okey. Sekarang ni sama-sama kita tengok daripada sudut lain pula. Kita tengok daripada side belah kanan, elevation. Kita tengok daripada Y. Okey, Y. Rasa-rasa akan jadi bentuk apa? Dia akan jadi bentuk rectangle kan? Belah sini. Suluh. Sini sahaja cikgu. Oh, saya nampak dia kena kat sini je lah cikgu. Okey, dah betul dah. Sebenarnya ada lagi di belakang-belakang ni yang kamu kena ambil kira juga. Macam tadi dia kat belakang tu sama je kan? Contoh kamu pandang daripada sini. Nak yang ni sahaja. Belakang dia straight sama saja. Dia cuma ada satu lubang je kat tengah. Contoh. Nampak bayangkan. So kalau kat sini kita lukis macam ni kan. Ini 4, sini 3. Sebenarnya dekat bahagian tengah ni kamu kena ambil kira. Sini dengan sini. Kamu kena wujudkan ada line lagi dekat sini. Line dia berapa panjang ni kamu follow je. Kalau dia kata sini ini 2, nampak? Ini kan 3. So bermaksud yang atas ni adalah 1 kat sini. Dia kena dash line. Alamak, dash. Lepas tu bawah dia ni pun akan jadi 1. Dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Nanti kamu boleh lukis sendiri, kamu nampak. So kita tengok jawapan dia, ya betul, nampak tu. Lebih kurang macam cikgu punya. Yang ni lebih kurang macam dia punya. So tak ada masalah, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Boleh labelkan C, D, G, H, E, F. Kamu boleh tahu kan macam mana nampak. Boleh tengok daripada atas tu. Okay, notes. Line GP, HI, EN and FO are drawn with the dash line because the sides are hidden when view from Y. Maknanya ada side yang terlindung di belakang, kamu kena buat juga tapi dengan melukis secara dash line. Okay, buat masa ni okey ke tidak? Okey ke tidak?
Lagi 10 minit kita habis kelas. Nanti cikgu dah letak dalam Teams tu satu soalan, nanti kamu boleh jawab. Besok sebelum pukul 12, tolonglah hantar. Hantarlah macam mana pun. Soalan tu memang ada jawapan pun kat belakang. Cikgu memang nak bagi kamu tengok. Bila kamu buat, lepas tu kamu compare. Betul tak jawapan aku dengan belakang ni? Maknanya betul. Next class, cikgu akan tunjuk tutorial. Tutorial macam nak tutorial pakai tudung pula. Tak, ni tutorial. Cikgu akan cuba buat daripada A sampai Z. Cara nak melukis di dalam kuadran. Kuadran ni macam mana pula? Okey, kita tengok. Ni last, dia punya topik. The drawing of plan of front elevation and side elevation of object combined piece of paper. Dia akan gabungkan semua sekali. Dia ada dua method. Dia bergantung juga kepada gambar rajah. Nanti kita akan tengok example 7. Lepas tu kita akan tengok example 8. Nanti kamu akan nampak lebih jelas. Okey, contoh. Yang ni Yang ini pandangan daripada mana ni? Kita tengok cara cikgu nak hafal dia. Buat kuadran. Kalau 45 dekat sini, 45 tu dekat mana ni? Left ke right? Left kan? So bermaksud dia right to left. Sini belah right. Sebenarnya dia daripada left to right. Macam mana nak tahu? Nanti cikgu bagi tahu macam mana. Contoh belah sini. Sebelah 45 ni selalu dia A, cikgu letak. Ini kena lukis gambar rajah plan daripada atas. Dan dia punya couple dekat atas ni, B memang couple dia dekat atas. Kamu kena lukis dia punya front facing. Dan sebelah sini C, cikgu letak dia elevation. Elevation side. Side elevation. Nanti kita akan tengok. Cikgu nak ambil side yang mana satu? Nanti kamu akan tengok nak ambil yang mana satu. Sebab dia dah bagi anak panah dah dekat kamu. Okey, kita cuba yang nombor 2. Buat yang ni. Kalau dia sebelah sini, sebenarnya dia left to the right. Sebelah sini memang kena lukis pelan. Gambar rajah daripada atas. Yang dia punya couple kena daripada front. Sini macam biasa kena daripada side elevation. Okey, macam mana nak tahu? Okey, sabar dulu. Macam mana nak tahu? Kita kena tengok example number 7. Cikgu tak besarkan sebab cikgu nak bagi nampak. Kamu nak guna method number 1 ke method number 2. Okey, sekarang kamu tengok apa yang dia dah bagi. Gambar rajah dia. Ini daripada front. Yang ni daripada mana ni? Right kan? So, bila right, kamu nak tengok bermaksud kita kena pakai method yang nombor 1. Right to the left. Right to the left macam mana ni cikgu? Right to the left buat begini. Dia punya 45 tu dekat left. Ni cara cikgu hafal lah. So, sini A dia kena buat bentuk plan. B dia kena buat bentuk front. Ini kena buat bentuk elevation side. Okey. Elevation ni nak dapat di mana? So kalau mengikut gambar ni, elevation dia kena ambil daripada Y. Ini daripada Y. Kena follow je. Nanti kita akan tengok example 8 pula, dia terbalik pula. So kamu kena buat daripada left to the right. Nak lukis dia sama macam basic yang kita lukis. Okey, kita tengok sama-sama. Tengok macam mana cikgu lukis. Dia cikgu buat roughly lah. Nanti cikgu akan buat kotak betul-betul for the next class. Kita akan lukis daripada A sampai B. Sampai Z. Sampai B. Buat apa kan? Sampai habis. Okey, sekarang kita buat soalan ni selalunya dia akan sebut full draw. Ada tak? Draw to full scale. Ini ada perkataan full. Bermaksud kamu combine semua ni sekali dalam satu kuadran. Kuadran. Ada 4 kuadran ni kamu bayangkan. Ingat kan kuadran ni apa? Kuadran ni dalam matematik ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Tapi cara melukis dia kamu kena follow. A kena lukis plan. B kena lukis front. C kena buat elevation side. Okey, sekarang cikgu nak kita lukis sama-sama dia punya plan daripada atas. Rasa-rasa apa yang kamu akan nampak bila kamu tengok daripada atas? So, dia akan membentuk sebenarnya rectangle juga. Beginilah caranya. Panjang dia mesti 5. 5 letak. Selalunya cikgu tengok yang bahagian bawah sekali saja. 5. Ini nak pakai solid line ke dash line? Dia masih lagi solid line sebab dia berada di atas. So, 3 cikgu letak sini sikit. So, 3 sini, 2 sini. Begitulah yang kamu kena lukis dekat sini. Nanti kamu lukis. Nanti cikgu akan tunjukkan lebih detail. Sekarang ni kamu kena pandai lukis dulu. Okay, kita tengok jawapan dia betul ke tak? Ya, begini.
Ini 3, ini 2. Sini dia letak 4. 4 macam mana dapat? Tengok balik gambar tu. 4 dia daripada sini ke sini. Nampak? Dia 4. So, sini tulis 4. Okay. Lepas tu kita tengok daripada front facing pula. Front elevation, kita tengok front dekat gambar ni. Front dia daripada buku kamu lah. Kamu tengok sini. Maknanya X ni adalah front. Kalau sini tak nampak langsung dia punya hidden line sebenarnya. Dah tak ada dash. Kamu bayangkan ada torchlight. Kamu akan dapat bahagian sini sahaja sebenarnya. Kamu akan nampak bahagian daripada depan. Ingat semua yang kita lukis ni adalah orthogonal projection. Itu nama dia orthogonal projection. Nampak tak? Cikgu punya front elevation pun sama macam dia buat. At least kamu boleh nampak sikit lah macam mana nak melukis hari ni. Lepas tu boleh labelkan. For the last one, dia akan suruh daripada side elevation. Cikgu padam sini. Padam sini. Kita padam sini. Kita tengok side. Nak lukis sini. Sini dah settle tadi. Ni dah lukis dah. Ni lukis dia jadi nanti. Sini. Okay, lebih kurang lah. Nanti kamu buat measurement dengan betul. Kamu akan masuk situ. Ingat kalau kata 5 cm, pembaris kena 5 cm. Jangan beli pembaris yang murah-murah, beli yang mahal sikit. So, kalau elevation pula daripada mana? Elevation ni bergantung kepada soalan. Soalan ni dia tunjuk daripada sini. Daripada right. So, kamu bayangkan ada torchlight dekat sini. So, kamu lukis sahaja daripada sini. Okay, dekat sini rasa-rasa macam ada wujudnya dash line. Contoh kamu suluh dekat sini, kamu akan nampak bentuk ni je. Rectangle ke? 5-4. Ya, rectangle. Kamu lukis dah 5-4 dekat sini. 5-4. 5 dia tinggi, 4 dia garis bawah. Sebenarnya salah lagi, tak cukup lagi. Sebenarnya dia ada satu garisan dash line dekat sini. Kalau perasan. Ini dash line. Ni yang ni. Kamu kena lukis juga. Berapa tinggi dia? Ini 1.5. Bermaksud tinggi dia 1.5 sahaja. Kamu kena buat kira 1.5. Begini. Dia kena dash line. Sorry lah tak berapa cantik. So kita tengok jawapan dia. Ya betul. Nampak ni cikgu buat. 1.5 dia pun follow. Ni 4, sini 5. Ini tulislah 3.5 ataupun nak tulis 5 pun boleh. Lain kamu boleh labelkan H, I, G, F, J, E, C, D, B, A. Inilah dia punya step dekat sebelah kanan ni. Okay, step yang pertama, the direction. Okay, ada orang tanya cikgu, solid line tadi cikgu cakap ada 2. Satu tick. Tick tu yang ni lah. Tick tu yang ini, yang cikgu lukis ni. Yang semua ni adalah tick. Tapi cikgu ada sebut lagi satu. Apa dia? Tick dengan tin. Tin ni lagi kurus ke cikgu? Okay, tin ni dekat dalam ni bukan tin kosong. Tin ni adalah yang warna biru ni. Nanti kita akan gabungkan. Ini adalah nama dia thin line. Okay, cara step dia first kali macam cikgu tunjuk tadi. Apa dia first kali? Kena tahu dia left to the right or right to the left. Depend on the gambar and on the object. Sebab kita nak lukis. So yang tadi, okay, step yang pertama, the direction of the side elevation is from the right to the left ataupun sebaliknya. Kita nak cuba yang nombor 1, method nombor 1 ke method nombor 2. Itu cara dia lah. Draw the plant to full scale in 4th quadrant. Ini cara dia nak lukis. Sebenarnya basically apa yang cikgu tunjuk tadi, sebenarnya itulah step dia. Yang ni ada tunjuk juga. Tick solid line for the visible side. Dash line for the hidden side dekat dalam. Thin side solid for the construction line. Construction line nama dia yang warna biru tadi. Okay. Buat masa ni okay ke tak? Kita nak pergi kepada soalan terakhir ni. Semua okey ke? Dah mengantuk ke cikgu? Cikgu. Faham lah cikgu. Ya, ada soalan? Apa ni? Kasri tak boleh masuk? Ya Allah, kenapa dia tak boleh masuk? Tak tahu. Dia tunggu lama. Ya Allah, dia tunggu lama sebab dia memang auto accept ni. Dia tak ada masalah sebenarnya. Suruh dia keluar, dia masuk balik. Okey. Sebab dia memang auto. Cikgu tak perlu accept pun. Sebab yang cikgu dah cikgu dah buat extension untuk accept all the yang masuk link, dia terus masuk je. Cikgu tak payah accept dah untuk Google Meet. Okay, kalau faham kat sini, okay. Kita nak habis kelas dah pun, tak apa. Nanti suruh dia jawab soalan. Suruh dia tengok video. Nanti cikgu video kan ni, cikgu tengah record. Nanti cikgu akan masuk dalam YouTube, kamu boleh tengok balik semula kalau terlaju ke, tak faham ke kan. Nanti kamu boleh tengok balik semula. Kita pergi example number 8. Kita first kali kita nak choose step dia daripada left to the right, right to the left. So sekarang ni macam mana? Ini daripada left. Ingat left tangan kamu. Ini this one is from front. So macam mana nak buat? Left to the right, dia punya 45 dekat sini.
Sini dulu. A dia kamu boleh terus cari dia punya plan, dia punya couple dia B adalah nak cari front. Ini adalah C adalah side elevation. Boleh nampak tak cara nak buat dia mula-mula? Lepas tu boleh settle, tak payah baca soalan pun tahu dah. Kita tahu dah, ini dah contoh-contoh soalan SPM atau soalan PT3 nanti, final exam. Cikgu akan terus bagi soalan macam ni, kamu lukislah elok-elok atas kertas. Lepas tu kita akan bagi markah. Selalunya markah dia tinggi juga, mungkin boleh pergi 6 atau 7 markah. Okey, sekarang kita jawab sama-sama untuk yang last, tolong bagi faham. Yang ini kita akan buat daripada plan, daripada atas dahulu. Rasa-rasa bentuk apa yang kita akan jumpa? Bentuk rectangle juga. Macam mana cikgu senang sangat nampak ni cikgu? Kamu bayangkanlah ada torchlight dekat mana yang kena. Sebenarnya yang kena tu dekat bahagian atas ini. Dengan bahagian sini saja. Jangan sengitkan kamu punya torchlight. Jadi cikgu sini kena jugalah cikgu. Tak boleh. Dua benda ni sahaja yang kena sebenarnya. So kamu akan melukis gambar rectangle sahaja sebenarnya. Panjang dia berapa? Biasakan ambil yang bawah. Sebenarnya panjang dia adalah 7. Dekat mana dia punya garisan tengah-tengah ni cikgu? Okey, 4 cm. So cikgu ambil 4 cm belah sini. Sini 3 cm. Adakah dia dash line? Bukan. Sebab dia visible. Dia boleh nampak. So kita boleh lukis ini di sini. Lukis dia macam ni. Nanti kita akan tunjukkan lebih detail macam mana nak lukis. Buat masa ni kita pengenalan sahaja macam mana nak melukis. Bagi kamu idea untuk melukis. Itu yang kita punya first class. Okey. Seterusnya kita akan buat daripada front. Cikgu padamlah ni takut mengganggu. Kita dah lukis, nanti kita check jawapan yang bawah. So kita tengok daripada front dia daripada X. Daripada sini. Kamu nampak? So sini pun tak ada masalah. Bila ada torchlight, kamu akan lukis. Yang ni saja yang akan kena. Betul? So kamu terus lukis daripada front. Lukis dia macam ni. Ni contohlah cikgu buat. Lebih kurang. Begini Okay. Dah settle. Lukis jangan. Ini cikgu sketch. Kamu kena buat betul-betul ikut ukuran dia. 7 cm dekat bawah tapak dia kamu kena lukis. So the final one, side elevation daripada left. Tengok daripada sini, selalunya dia dah bagilah. Selalunya dia akan bagi dah 5 cm yang follow yang macam mana kita boleh lukis dengan betul. Tak boleh lah 50 cm. Boleh juga kalau dia nak bagi 50 cm. Tapi dia akan cakap dekat soalan ni kamu kena menggunakan skala 1/10. Kalau kamu ingat balik, chapter 4 kamu belajar skill drawing. Macam mana kamu nak melukis. Kalau skill drawing dia 1/10. So bermaksud kalau 1/10 kamu kena bahagi 50 tadi. Kena bahagi 10. Kamu tengok balik macam mana cikgu ajar dulu. Macam mana nak dapat. So bermaksud topik ni pun ada kaitan dengan topik-topik yang lain. So kamu kena ambil peduli juga. Jangan tak peduli semua benda. At least kamu tahu sesuatu. So ini kemungkinan juga soalan kebat mungkin dia bagi 50. Kamu pelik kan macam mana saya nak lukis 50 cm cikgu. Dia tak logik je soalan ni. Logik sebab nanti dia akan bagi satu skala untuk kamu kecilkan dia. So bila kita guna skala, so rupanya bukan 50. 5 sahaja kita kena lukis 5 cm. So bila pandangan daripada sini kita tengok, kita akan nampak bahagian mana? Kita akan nampak bahagian sini dengan bahagian sini sahaja. Dah tak nampak dah dia punya slanting ni. Slanting ni maksud cikgu yang sengit ni. Kamu takkan nampak sengit tu. Kalau nampak juga kamu jauhkan lagi bongkah tu daripada kamu. Solid tu kamu jauhkan lagi, kamu tengok betul-betul. Lah, aku tak nampak lah dia punya sengit-sengit tu. Aku cuma nampak segi 4 je kan, contoh. So dia akan dapat macam ni nanti. Ni cikgu boleh lukis dekat sini. Yang ini pun tak ada juga dia punya dash. Cuma ada solid line sahaja di bahagian tengah-tengah ni. Disebabkan 3 sini, kamu belah sahaja tengah. Sini 3, sini 3. Okey, nanti kita tengok dia punya jawapan sama tak dengan jawapan cikgu. Ada satu lagi kesalahan kita ni. Masya Allah. Yang ni tadi daripada front ni tadi cikgu tak nampak. Yang ni garisan ni cikgu tertinggal. So kamu boleh masukkan. Sebab dia adalah depan, kamu boleh terus tarik sahaja. So kamu boleh tengok contoh yang ini. Dia punya jawapan. Ni yang betul-betul lukisan yang kamu perlu lukis. The direction of the side elevation Y is from left to the right. Thus the position of side elevation is on the first quadrant. Yang ni kamu boleh tengok balik yang dua method tadi cikgu cakap. Tolong hayati dan tolong tengok betul-betul kenapa cikgu cakap sedemikian. Wallahu alam, kita dah habis sampai example A. Cikgu rasa dah cukup dah tu sebenarnya untuk membantu kamu.
Yang beginilah contoh soalan kita hari ini. Nanti kamu lukis yang ini. Ini soalan assignment kamu. Tolong hantar sebelum pukul 12.59 besok 29 hari bulan.